Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk yang ke-11. Dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat 70 surah Yunus ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki segala perkara yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, dan dialah yang menjadikan pertukaran siang dan malam. Dia menjadikan malam ini untuk kita berehat dan menjadikan siang hari ini untuk kita bekerja. Dan Allah SWT juga menafikan bahawa diri dia ni mempunyai anak, sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang musyrikin, terutama yang ada di Mekah pada waktu itu, yang menganggap malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan royak pada kita, dia ni tak ada anak dan dia tidak diperanakkan. Dan Allah SWT juga menyebut bahawa orang yang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala ini akan dikenakan azab yang pedih pada hari akhirat apabila mereka kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung sedikit lagi perbincangan dalam ayat 71, iaitu ayat yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Sebahagian daripada kisah Nabi-Nabi ini telah pun kita bincang dalam surah Al-A'raf dulu, dan pada ataupun dalam surah Yunus ni sekali lagi diulang 2-3 kisah tentang Nabi-Nabi. Surah ayat 71 ni berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummah thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, perihal Nabi Nuh tatkala dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika sekiranya kedudukan aku dalam kalangan kamu dan peringatan yang aku berikan kepada kamu dengan ayat-ayat Allah itu menjadi keberatan kepada kamu, maka buatlah apa yang kamu hendak buat, kerana kepada Allah jualah aku berserah diri. Oleh itu tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku. Kemudian jangan hendaknya rancangan jahat kamu itu kamu jalankan secara tersembunyi, tetapi biarlah berterang-terang. Sesudah itu bertindaklah terus terhadapku dan janganlah kamu tunggu-tunggu lagi. Jadi kita tahu kisah Nabi Nuh ni. Nabi Nuh ni Nabi ataupun Rasul yang pertama yang berhadapan dengan kaum syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia masih lagi di atas akidah tauhid. Cuma berlaku pembunuhan antara dua orang anak Nabi Adam itu yang Baloh, dan sehingga Habil membunuh adik dia. Tetapi dari segi akidah mereka ni akidah tauhid. Lepas pada Nabi Adam ini mari Nabi yang kedua, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ni, pada zaman Nabi Idris ni pun manusia masih lagi hidup di atas akidah tauhid, tak ada syirik. Cuma ada sedikit sebanyak perangai yang dilakukan oleh kaum, tapi tidaklah teruk sehingga tidak disebut dengan jelas dalam Quran. Setelah Nabi Idris ni wafat, kata silap saya 1000 tahun lepas pada tu, mari zaman Nabi Nuh ni manusia ataupun masyarakat pada waktu itu mula mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu antara zaman Nabi Idris dengan Nabi Nuh ni, dia muncul orang-orang yang soleh, beberapa orang yang soleh yang dihormati dalam masyarakat pada waktu itu, dan mereka ni mendengar dan menganggap orang-orang soleh ni sebagai pemimpin-pemimpin utama dia. Tapi apabila orang soleh ni mati,
maka iblis dalam riwayat tu kalau kita baca dalam kisah, iblis menghasut manusia ni supaya membuat patung sebagai mengingati orang-orang soleh yang mati ni. Jadi mereka apa kita kat pukul gambar lah, sipir gambar sebagai tanda ingatan. Jadi demo ni dia buat patung dengan rupa bentuk orang-orang yang soleh ni. Dan patung ni diletak di rumah, ataupun diletak di tempat-tempat tertentu. Pada mereka awalnya mereka hanya pergi hormat gitu ya. Tapi lama-kelamaan akhirnya sampai mereka memuja dan menyembah patung-patung ni. Di situ startnya syirik. Bukan setakat dia buat tanda ingatan, tapi pergi puja, pergi sembah, dan kemudian bila ada hajat apa-apa dia pergi minta depan patung tersebut. Dan akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu Taala dan terus menyembah berhala. Jadi dalam keadaan inilah Allah SWT menghantar ataupun mengutuskan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh sebelum jadi Nabi ni, dia ni daripada awal lagi tidak suka dengan perbuatan kaum dia. Kalau kita baca dalam sirah tu, dia tengok kaum dia duduk sembah berhala apa, dia tak setuju dah. Dan dia protes secara senyap-senyap kepada kaum dia dan duduk menengung. Sehingga dalam satu riwayat disebut, hari-hari dia hidup teriuk. Sore teriuk mengenai perbuatan kaum dia yang lari daripada akidah yang sebenar. Duk menangis tu sehingga akhirnya Allah SWT menghantar malaikat pergi jumpa dia. Dan disitulah tubik nama Nuh. Iaitu Nuh ni orang yang banyak kalau kita apa bahasa Melayu ni kata merintih ataupun meratap. Orang yang banyak meratap. Dari satu riwayat disebut malaikat tanya, ya Nuhu kam tanuhu, wahai Nuh, dia beri gelaran tu nama Nuh. Nama dia sebenar bukan Nuh, asalnya sama tak ingat nama apa. Tapi malaikat ni mari dia kata, ya Nuh, wahai Nuh, dia beri nama, ya Nuh, orang yang banyak meratap. Kam tanuhu, berapa lama mu ni nak meratap, nak teriak berair mata apa semua mengenaikan perbuatan kaum. Lalu dia dilantik menjadi nabi. Nanti jadi nabi dan rasul yang pertama selepas Nabi Idris. Bermula pada situlah dia berdakwah kepada kaum dia dengan bermacam-macam cara. Dan Nabi Nuh ni sebenarnya kita tahu salah seorang ulul azmi, nabi yang mempunyai kedudukan yang tinggi, keazaman yang teguh. Dia ada 5 orang semua, termasuklah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Jadi 5 semua ni yang dikenali sebagai ulul azmi minar rusul, mempunyai keazaman yang kuat dan teguh berbanding dengan orang-orang lain, kerana cabaran yang dihadapinya besar. Jadi bila Nabi Nuh ni bermacam-macam cara dia berdakwah kepada kaum dia, sehingga akhirnya kaum dia ni ugut sampai mereka nak bunuh dia. Itu tubik cerita ni ayat ni. Jadi bila Nabi Nuh diugut ni, maka dia kata kepada kaum dia, jadi kalau mu ni susah sangat, tak boleh terima dakwah yang aku bawa, rasa susah aku duduk ni, maka membuatlah lagu mana nak buat kepada aku ni. Macam satu cabaran kepada kaum dia. Dah mu tak senang dengan aku, dia kata buat mu nak buat gana kau aku. Cuma jangan buat nusuk. Nabi kata kalau mu nak buat terai-terai. Buat terai-terai, dan aku suruh diri aku ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ni kita nampak ialah pertama cabaran ataupun penentangan kaum Nabi Nuh ni kepada dia. Dan ini panjang kalau kita baca dalam surah-surah lain, terutamanya dalam surah Nuh. Ada satu surah dalam Quran ni, surah Nuh. Di belakang tu ada Suratun Nuh, surah tentang Nabi Nuh. Dia cerita dalam tu lagu mana usaha-usaha dakwah yang dibuat oleh Nabi Nuh ni, sehingga akhirnya tak ada arah nak buat dah. Jadi kita tengok dalam ayat ni, pertama penentangan kaum dia, orang-orang bukan Islam ataupun mereka yang memusuhi Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, perangai dia mengulangi apa yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh. Dan kemudian yang kedua dari kisah Nabi Nuh kita tengok ialah keyakinan ataupun pergantungan penuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia royak kepada kaum dia, mu nak buat apa pun buatlah, aku tak nak sekat mu. Tapi dia kata fa'alallahi tawakkaltu, aku ni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan yang bulat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tu sikap Nabi. Dan kita orang beriman pun sikap inilah yang patut kita ambil dalam hidup. Bila kita berdepan dengan gapo-gapo pun, tak kira lah kesulitan, kesusahan, cabaran dalam hidup ni, kita naklah sentiasa bertawakal
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan inilah yang maha berkuasa. Kemudian seterusnya dia kata fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Oleh itu jika kamu berpaling membelakangkan peringatanku, maka tidaklah menjadi hal kepada aku, kerana aku tidak meminta sebarang balasan daripada kamu tentang ajaran agama Allah yang aku sampaikan itu. Balasanku hanya dari Allah semata-mata, sama ada kamu beriman ataupun kamu ingkar. Dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari golongan orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Jadi dia kata kalau mu tak dengar nasihat aku, tak boleh terima peringatan yang aku bawa pun tidak ada masalah bagi aku. Sebab aku buat kerja ni kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana nak cari ganjaran daripada manusia. Esok Tuhan, mu setuju kau, mu tak setuju kau, terima tak kau terima Islam ni, Tuhan akan memberi ganjaran kepada aku. Jadi itu pendirian dia. Dan Nabi Nuh kata, aku Tuhan perintah supaya menjadi orang yang beriman ataupun orang Islam yang menyerah diri bulat-bulat. Maknanya sekali tak faham sini kak, dalam kerja buat agama, kerja buat dakwah ni, kita tak boleh nak harap balasan ataupun ganjaran. Kita buat ni kerana semata-mata untuk mendapat redha dan juga balasan daripada Tuhan. Sebab tu orang yang terlibat dalam bidang dakwah ni, dia tak boleh memikir tentang balasan dan habuan dunia. Sama dia mengajar kau, dia gapo kau, ceramah kau dalam bab agama ni, dia tak boleh nak harap orang ni nak beri ganjaran kepada dia. Ni peringat diri hamba sendirilah dan kepada orang lain semua. Bila kita mengajar, kita beroyak pada orang tentang Islam ni, kita tak usah fikir gapo kita boleh. Pergi ngajar masjid tu ada setengah orang kan, siang malam ngajar kata-kata. Jadi bila dia mengajar tu, dia kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang beri piti tak beri piti, orang beri makan tak beri makan, orang puji tak puji, tak secaralah. Sebab ni kerja buat kita untuk mendapat redha Allah. Biar Tuhan balas esok. Hak manusia beri atas dunia ni itu kebetulan, kata kebetulan. Sebab tu orang dulu-dulu kita tengok ni, Tok Alim ke apa kan, dia tak cara orang beri bayar duit, tak bayar duit ke apa, dia tak kisah apa. Orang beri, dia ambil. Jangan makan lah, tidak salah lagu tu. Tapi dia sendiri tak perga. Dia tidak perga, dia tidak minta. Dia tidak minta. Kalau nak beri lah. Jadi kita pun bila kita buat kerja molek ni, bukan setakat dakwah saja, kerja-kerja kebajikan, kerja agama ni, kita kira nak dapat pahala dengan Tuhan ya. Kita tidak nak dapat daripada manusia. Orang puji kita, tak puji kita ke, orang sebut nama, tak sebut nama, tak ada masalah ke apa-apa. Sebab kita tahu hak kita buat ni esoknya Tuhan akan beri ganjaran kepada kita. Jadi ini benda hak kita boleh ambil daripada peristiwa ataupun ayat yang ataupun perkataan yang disebut oleh Nabi Nuh alaihi salam ini. Kemudian ayat 73 dia kata fakazzabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulk wa ja'alnahum khalaifa wa araqna alladhina kazzabu bi ayatina fanzur kaifa kana aqibatul munzarin. Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh, lalu kami selamatkan dia bersama pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti yang memakmurkan bumi, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat kami dengan bah taufan sehingga punah ranah semuanya. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat kami setelah diberi amaran. Jadi tu Hawi rekah cerita ni. Jadi bila kaum dia tak terima, tak gapo, kalau kita baca dalam sirah tu, bila dia berdakwah pada kaum dia ni paling lama 950 tahun. Lamanya 950 tahun. Umur Nabi Nuh ni kalau ikut riwayat lebih pada 1000 tahun umur dia. Tapi dia berdakwah saja 950 tahun. Lama sebab umat masa tu memang umur lama-lama. Kita umat kemudian ni Nabi sebut dalam hadis direkaskan ataupun dipendekkan umur. 63 paling-paling pula ni kat 95. Nelai tu 95 tapi tak ramai lah lagu tu nyo. Ada seorang tu pun kalau tak mudah dah. Jadi Tuhan beri. Tapi orang dulu beratus tahun pasal sesuai dengan zaman dia. Tubuh dia pun kasar, besar, tinggi. Kalau ada lah ni gabung masjid lah. Tinggi tak tinggi. Berapa stor dulu dia sebut. Memang zaman tu. Sebab tu kita tengok
peninggalan umat dulu ni oleh besar-besar di Petra ni di Jordan. Kota di bukit tu tinggi berapa puluh kaki tak tahu. Mana orang zaman tu memang tinggi. Ketidak apa guna dia buat kota tu, pintu kota tu tinggi. Kalau dia rendah sepa kita, dia tak akan buat dari segi seni binanya. Tapi tinggi. Memang kalau kita pergi tu berapa tu 4-5 kali kita. Kalau kita susung atas bahta baru ni, berapa orang baru siapa di atas tu tinggi. Pasal zaman tu tubuh ataupun fizikal manusia ni memang besar. Sebenarnya saya sebut kalau kita baca dalam buku sains, gajah zaman dulu ni dia panggil gelar dia mammoth. Mammoth ni Cox mammoth tu, nama itulah mammoth ni. Gajah zaman dulu bulu besar dia 10 kali ganda gajah zaman kita. Dalam buku sains sebut gajah zaman dulu 10 kali ganda gajah zaman kita. Baik besar mana? Pas dinosaur kan, dinosaur ni besar mana? Dua orang jumpa tapak di Bukit Pana tu. Dinosaur tu. Cuma muju dia jumpa tapak tu bahasa jenis tak makan orang. Dia makan daun. Jenis binatang yang makan daun. Kalau jenis hok makan orang tu adalah kat lah. Tapi muju ada tapak jelah. Besar tu lah berkali 10 kali ganda gajah. Jadi kalau binatang ni besar, tentulah orang pada waktu tu juga tubuhnya besar. Kalau tidak tak padai. Nak unggah tak padai dah. Yang hamba kecil palu-palu. Jadi itu nak ayat. Jadi Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaum dia dalam ayat lain tu dia kata 950 tahun. Fama amana ma'ahu illa qalilun. Tu pun dalam 950 tahun tu sikit je hak beriman dengan dia. Sikit tak sikitnya sedia molek muat bahtera sebutir. Kat bahtera sebutir ni bahtera tu mungkin besarlah. Tapi berapa orang ya? Tak sampai 1000. Kalau kita baca dalam kitab tu, hak beriman dengan dia ni berapa puluh orang ya. Selama tu berdakwah tu, termasuklah anak dia sendiri pun, salah seorang anak dia tak beriman dengan dia, lari sama-sama dengan orang kafir. Jadi bila dia berdakwah ni 950 tahun dan nampak kaum dia ni tak boleh terima dakwah dia ni, Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh ni untuk membuat bahtera. Kalau kita panjang sikit cerita, Tuhan suruh buat bahtera ditebas batang pokok yang besar. Daripada pokok itulah dia taruh jadi sebutir kapal. Pokok ni macam-macam lah cerita kalau kita jadi riwayat. Ada setengah kata tu mula-mula dia lahir lagi, Tuhan tumbuh ke pokok ni. Nabi Nuh mula lahir lagi, Tuhan tumbuh dah pokok tu. Jadi sedang molek dengan tepuh tu, pokok tu besar. Jadi Tuhan suruh tebas pokok tu. Tebal pokok tu dan kemudian pokok tu sebatai balok. Kalau kita lah ni sebatai balok tu taruh buat jadi sebutir bahtera. Sebutir kapal 2-3 tingkat. Kapal tu bertingkat. Disusung makhluk tu, binatang beberapa jenis binatang dia ambil hok duk bawah sekali, hok duk tengah, hok duk atas. Atas sekali barulah orang. Jadi Tuhan buat dalam tu tikus. Dia buat tikus ni tujuan nak makan najis ke binatang kan. Bila naik ke kapal tu dia berok dia apa, jadi nak cuci tak ada, PKB tak ada apa. Jadi tu dia buat tikus tu kerja dia juga makan najis tu, jadi cuci kapal tu. Jadi bila siap kapal tu, kalau bila tengah buat kapal tu Nabi Nuh berhentilah berdakwah ni, berdakwah duk kerja buat kapal. Jadi pokok ni pakat pergi nganyi pula, pakat pergi urung. Mana weh, jadi tu kayu pula. Mula duk ceramah geger atau riti dakwah tetap ajak orang sembah Tuhan ke, tiba-tiba berhenti kerja jadi tukar kayu buat kapal. Dah buat kapal pula atas darat. Orang biasa buat kapal ni tepi laut, tepi sungai kan, tepi kuala sebab mudah nak lacak. Dia ni buat atas darat. Lah dia mau ni buat nganying. Jadi gila dah dia kata, Nuh ni jadi gila dah dia kata. Mula duk ceramah geger, tak kira siang malam ceramah atau riti ceramah. Lo ni berhenti ceramah buat kapal. Kapal pula atas darat. Dia tak terfikir tu akan berlaku banjir. Dan Nabi Nuh pun Tuhan tak cerita, cuma Tuhan arah buat. Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dalam Quran tersebut. Dia kata anisna'il fulka. Hendaklah kamu bina sebuah bahtera. Kita terjemah bahtera lah, al-fulk ni ataupun perahu besar, bahtera lah bahasa Melayu. Kamu bina sebuah bahtera bi'ayunina
dengan pengawasan kami. Wa wahyina dan dengan panduan kami. Makna tu arah buat lagu ni bentuk dia apa tu. Nabi Nuh ni buat kerja mengikut arah Tuhan ya. Akhir terbinalah sebuah bahtera yang besar. Dan bila bahtera ni siap semua, Tuhan suruh ambil. Pertama orang berimeh, panggil semua orang berimeh naik. Laki puas. Lepas tu apa tu Tuhan suruh ambil binatang-binatang yang ada pada waktu tu. Tidak banyak lah. Cuma tak ada riwayat yang jelas berapa jenis binatang. Cuma dalam Bible tu disebut antaranya kambing, lembu, atau antara benda-benda yang diambil sepasal buh dalam tu semua sekali, kuda ke apa masuk dalam tu, sepasal dan bila dah siap semua sekali tu, lalu tu apa ni buat turunkan hujan. Mari hujan yang lebat, dan lubang-lubang dapur dia orang zaman masa tu dia nanuk dapurnya atas tanah. Dia tebuk lubang bukayu api bawah, lubang api tubik kau tu dia letak puyuk ke apa atas tu. Jadi lubang-lubang dapur ni tubik air habis, bersembur semua air daripada langit turun hujan, lepas tu mari daripada bawah. Waktu tu berlaku dalam masa sekejap saja sehingga akhirnya penuh bumi ni dengan air, banjir besar lebih pada tahun 2014 gini. Banjir besar ni lebih besar pada tu. Lalu kapal ni terapung dengan sendiri, terapung naik. Tu cerita dia lagi kalau kita baca dalam riwayat tu. Panjang lah kata ayat tu. Jadi akhirnya terakak semua ni. Dan bila dah terakak mulai, kapal ni jalan dengan sendiri. Disebut dalam tu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi lawafurur rahim. Itulah Nabi Nuh baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan nama Allah yang menjalankan kapal ni dan yang menggerakkan dia. Inna rabbi lawafurur rahim, sesungguhnya Tuhan aku ni Maha pengampun lagi Maha pengasih. Ada ulama Nabi pun ajar, dia kata kalau kita naik kenderaan kapal ke ataupun kapal terbang, kalau dah ni kapal terbang, baca ayat ni lah. Alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza, tu naik kereta, naik bah. Tapi kalau naik kenderaan yang sama ada di udara ataupun di laut atas air, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi lawafurur rahim. Tu bacaan ni Nabi kata kalau baca ni insya-Allah selamat daripada karam, daripada tenggelam. Kalau kita baca, pertama naik kapal terbang lah ni, kita jarang naik kapal kan. Naik kapal nak pergi mana? Kecuali naik perahu. Tapi ini baca ayat Nabi ajar. Nabi ajar baca berdasarkan ayat Quran tadi. Jadi kapal ni belayar gitu. Jadi selamatlah kecuali mereka yang tidak beriman, termasuk anak dia. Saya dah cerita mula kan, bila kita baca ni, masa kapal tu duduk belayar, Nabi Nuh tengok sore tenggelam. Dah air kau dalam. Masa tu dia tengok anak ni berunggar, anak lelaki dia berunggar naik ke bukit, naik atas bukit dengan kawan-kawan dia hak kafir. Lalu Nabi Nuh panggil, ya bunayya yarkam ma'ana, wahai anakku, dia kata mari naik kapal dengan aku ni. Anak dia kata qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anak jawab, aku ni nak unggar naik atas bukit. Selamatlah atas bukit. Sebab pada pandangan manusia, kita manusia pun biasanya banjir besar lagu mana pun bukit tidak tenggelam. Itu kepala kita mikir lagu tu. Besar lagu mana banjir, dalam lagu mana air, bukit gunung ni tak akan tenggelam. Tu tanggapan kita manusia. Tapi kehendak Tuhan ni tidak lagu tu. Sebab tu masa 2014 tu bukit pun tenggelam. Bukit pun tenggelam, dia kehendak Tuhan berlaku. Jadi dalam kisah Nabi Nuh ni pun, anak dia kata aku nak naik atas bukit tu, nak selamatkan diri. Lalu Nabi Nuh kata, apa ni? La asimal yauma. Hari ni tak ada orang selamat. Nabi Nuh kata, illa marrahima rabbi, kecuali orang yang Tuhan kasih. Tuhan yang Tuhan kasih ni, orang yang duduk atas kapal dengan aku lah. Kalau duduk dalam kapal ni, hak Tuhan kasihnya. Mu nak lari mana tak boleh lari dah. Tapi anak dia degil juga. Duduk tengah manggil tu, dia panggil anak dia jawab tu, tiba-tiba fahala bainahumal mauju. Marilah ombak, gelombang. Bukan ombak dia ombak patah, kita panggil gelombang. Moga kapal ni gerak, lepas tu air tu derah, jadi mari gelombang. Fahala bainal mauju, mari gelombang. Tergelar lagi anak dia dalam gelombang, mati lemah, tak boleh lari dah. Moga bukit pun tergelar, habis lepas pada tu. Tu cerita dia hak berlaku.
Lalu Nabi Nuh berdoa pada Tuhan. Dia kata, anak aku tu, wahai Allah, ni anak aku ni. Jadi anak harap dia supaya anak dia selamat, muka anak kan. Anak pula anak jatuh. Tapi Tuhan kata, bukan. Dia ni bukan anakmu. Bukan keluargamu. Walaupun dia darah dagingmu, tapi dia ni tidak termasuk keluarga kamu. Sebab dia tidak berimeh. Makna tu jelas dalam ayat tu. Nombor satu, tak boleh lepas pada azab Tuhan. Kita manusia ni hebat lagu mana. Usaha kita, teknologi kita, kita tak boleh lepas daripada ketentuan Allah. Siapa masa, kena. Sebab hamba sebut mula kan di Jepun tu. Di Jepun tu dia buat benteng yang besar 50 meter. Benteng tu nak melahir tsunami di laut. Dia buat benteng 50 meter. Sebab dia ukur-ukur air tu tidak lebih daripada 50 meter. Maka dia buat benteng di kampung tu antara dua bukit. Supaya tsunami tak masuk dalam kampung. Jadi bila mari amarai, sebab Jepun ni dia tahu, dia pasal amarai di laut. Jadi bila gelombang tu mari, gelombang tsunami, dia bunyi. Siren tu bunyi. Jadi orang akan lari naik darat belakang. Jadi puak-puak nelayan ke kapal ni pakat lari masuk dalam benteng tu. Tutup benteng tu. Kat 50 meter ni tinggilah. Kita ukah pun tak lepas. Jadi dia kira selamat dah lah, sebab ukuran biasanya tu ya air. Tapi tahun tu nak ayat takdir tu tahun tu air tu lebih tinggi pada 50 meter. Sebelum-sebelum tu tak pernah lepas air tu. Tapi tahun tu Tuhan takdir, hang tak ingat tahun berapa. Tapi ada rekod semua. Dalam kita baca dalam buku tsunami di Jepun dekat dengan satu pulau apa nama tu. Jadi Tuhan buat tahun tu air tu lebih pada 50 meter. Bila lebih pada 50 meter, litah. Lepas tu benteng dia pecah habis. Mati juga. Kalau nusuk ni mati belakang. Sebutir kapung tu masa. Nak ayat kuasa Allah. Nak ayat ceritanya kehendak Tuhan ni kita tak boleh lepas. Kita ada ikhtiar manusia, ilmu, teknologi, tapi kuasa Tuhan ni mengatasi segala-gala. Jadi dalam kisah Nabi Nuh ni, dia tunjuk contoh. Bukit ni di segi akal manusia tak akan tergelar. Tapi kuasa Tuhan, bukit pun tergelar. Lepas tu Tuhan royak ke Nabi Nuh, hubungan darah ni tak ada nilai. Di hadapan Allah SWT, kita anak Tok Ali ke, anak Tok Lebah ke, anak Waliullah ke, gapo semua ni tak ada nilai kalau kita sendiri punuh. Email kita punuh, amal kita punuh, walaupun ayah kita ni Tok Lebah besar. Ayah kita ni orang hebat, orang alim. Tapi kalau kita sendiri punuh, akidah kita tidak betul, amalan kita tidak soleh, tak selamat. Tak boleh nak gatul dengan ayah. Tak boleh gatul dengan tok kita. Tak boleh gatul dengan mak kita. Kita gantung atas diri kita ya. Tu kita kena ingat. Jadi lagi kisah Nabi tu patut anak Nabi ni patut selamatlah. Tapi Tuhan royak innahu laisa min ahlik. Mu tak boleh anggap anakmu ni keluargamu. Innahu amalun ghairu solihin, kata Tuhan. Sebab apa? Amalannya tidak soleh. Bahasa kasarnya dia tidak berimeh dengan kamu wahai Nuh. Walaupun dia anakmu betul benar, dia tak berimeh denganmu. Dia tak percaya kepada akidah kamu bawa. Cuma Tuhan guna bahasa lembut. Innahu amalun ghairu solihin. Soleh. Nak ayatnya tidak betul. Tidak betul tak? Tak berimeh lah kalau kita kecek bahasa kasar. Kecek bahasa kasar. Jadi tergelar right ayat. Ini banyak pengajaran kalau kita ambil ni sini. Kalau kita, sebab tu bila kita baca kisah dalam Quran ni, tamu kisah Nabi-Nabi ni, bukan orang-orang alim pun sebut, kita bila masa ni kita nak sambut hijrah 2-3 hari lagi, satu Muharram ni, ikhram ini satu Muharram nak sambut hijrah. Kita sambut tu baguslah, tapi kita sambut apa-apa peristiwa pun bukan hanya fakta dengan data saja. Kita ni mengulangi data, fakta. Sekian ribu berapa orang pergi dengan Nabi, lagu mana Nabi jalan tu, apa tu kan habis jamu makan kenyek, tak ada apa satu. Bukan salah jamu tu, tapi kita bila kita menyebut tentang peristiwa-peristiwa, terutama dalam kisah Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi-Nabi lain, hak pentingnya iktibar. Pengajaran tu paling penting. Apa kita boleh ambil daripada peristiwa ni? Apa yang perlu kita tengok dalam diri kita? Apa berlaku lagu ni? Apa berlaku ni? Tuhan royak ada sebab. Apa jadi lagu ni? Ni sebab dia. Jadi situlah pentingnya bila kita membaca sejarah. Bila kita mempelajari sejarah-sejarah yang berlaku ni, bukan untuk mengetahui data dan fakta. Ada maklumat saja. Ni orang lah ni banyak dia ambil dari segi data dengan fakta. Nak statistik berapa ramai. Quran dia bukan lagu, sebab tu kisah dalam Quran ni
Kita tengok nombor 1 tahun dia tak sebut. Tahun berapa berlaku? Tak ada. Berapa orang yang terlibat? Tak ada. Tempat mana? Location. Kata Allah ni kat location. Mana? Tak ada. Pasal hak tu semua tu tidak penting bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Penting bagi kita manusia yang mengkaji sejarah, tapi tidak penting bagi Tuhan. Hak penting bagi Quran ni bila Tuhan buat mai cerita ibrah. Yang hamba sebut dalam akhir surah Yusuf itu, Tuhan kata inna fi qasasihim la'ibratan liulil absar. Bila Tuhan tutup akhir surah Nabi Yusuf, kalau kita baca ayat akhir itu, dia kata inna fi qasasihim, sesungguhnya dalam perihal-perihal ataupun cerita mereka, iaitulah kisah nabi-nabi ini, Tuhan kata apa? La'ibratan, merupakan suatu iktibar, suatu ibrah. Ibrah ni pedoman, panduan, pengajaran, kita boleh terjemuh tu. Liulil absar, bagi orang yang memiliki mata hati. Ulil absar ni bukan hak mata cerah saja, perfect vision 20/20 dak. Tapi ialah absar ni orang yang hati dia hidup. Dia tengok dengan mata hati, dengan kesedaran batin. Dia tengok. Dia bukan kata tengok saja, tengok dak. Tapi dia tengok dengan berfikir. Kita ni tengok saja, kita tak fikir. Seperti pertama sebut dulu, kita pergi tempat orang mati pun kita boleh suka lagi. Pergi kat orang mati, suka ha-ha banyak cerita pelik-pelik, pakak-pakak ngelah. Tempat orang mati ni bukan tempat suka. Walaupun bukan keluarga kita mati, tapi kita menghormati pertama keluarga si mati. Suasana tu mesti tenang, mesti khusyuk, dan kematian itu sepatutnya menjadi iktibar kepada kita. Bila kita tengok orang mati, terutama orang itu muda pada kita, Allah, dia ni muda pada aku, mati dah. Aku hak tua ni, tentulah tak lama dah. Jadi kadang-kadang kita beringat, tak boleh buat tepi tak terlalu ni. Kalau tak ajar pergi masjid, kena pergi. Kalau tak rajin buat benda molek, kena buat. Tapi sebahagian daripada, bukan semua, sebahagian daripada kita pergi tempat mati supaya pergi tempat biasa, pergi pasar malam, sebagai badi suka, badi ngelah, tempat mati, cerita pelik-pelik tu, ha. Jadi tak kena lagu gitu. Sedangkan Nabi sebut dalam satu riwayat, kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah bagi manusia ni dengan kematian itu menjadi wa'iza, suatu peringatan kepada dia. Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah dengan kematian itu menjadi suatu peringatan. Beringat. Itu waktu paling penting. Jadi balik pada cerita kita. Jadi Allah SWT sebut syarikat ni, bila kaum dia mendustakan dia, maka Tuhan musnahkan kaum dia dalam peristiwa banjir besar tersebut dan menyelamatkan Nabi Nuh dengan pengikutnya fil fulki, di atas bahtera tersebut. Dan mereka ni dijadikan khalaif, pengganti-pengganti, orang yang selamat dengan Nabi Nuh ni menjadi pengganti-pengganti, generasi penerus. Cuma ada pandangan yang berbeza dalam kalangan ulama bila bicara banjir ni. Banjir Nabi Nuh ni adakah berlaku seluruh dunia ataupun berlaku di tempat tu ya? Itu ada khilaf. Ada ulama mengatakan banjir Nabi Nuh ni berlaku di seluruh dunia. Bukan hanya berlaku di tempat Nabi Nuh saja. Tapi ada pandangan yang mengatakan berlaku di tempat tu ya. Banjir itu berlaku situ, memang besar sungguh, tapi kawasan tu ya. Bukan di seluruh dunia. Atau ada dua pandangan kalau kita baca dalam perbincangan ulama. Sebab kita kata banjir besar 2014. 2014 ni waktu teruk menanya Kuala Kerai dengan Gua Musa. Sikit-sikit tanah merah. Kita di Li ni banjir tapi tidak berat seperti di Kuala Kerai dengan Gua Musa. Itu masuk je lagu tu. Jadi dia tidak sama. Jadi dalam kisah Nabi Nuh ada pandangan yang berbeza di kalangan ulama. Cuma pandangan lama, kalau kita baca kitab-kitab lama tu, ulama cenderung mengatakan bahawa banjir ni berlaku di seluruh dunia. Seluruh dunia, sebutir dunia ni berlaku banjir tersebut. Bukan hanya di tempat Nabi Nuh. Tempat Nabi Nuh tu pun mana pun tak boleh tak boleh ayat sampai hari ni pun mana tu kampung dia tu berlaku banjir tu. Cuma orang bicaranya, orang jumpa tempat dia, kapal dia mendarat. Summa yajri fil mauji fil bahri kal mauji, belayar kapal dia tu, kemudian fastawat alal judi. Kapal Nabi Nuh ni berhenti di atas al-judi. Al-judi ni kata ulama ialah sebuah pergunungan, bukit. Sebuah bukit di sempadan Turki. Al-judi itu. Ada kata bukit judi, tapi kerangka dia, khaka bahtera Nabi Nuh ni tak ada di Mekah.
Tak ada tak orang tak jumpa di Mekah. Tapi dalam satu riwayat memang dia pergi Mekah. Siapa di Mekah? Tapi dia tidak berhenti situ. Sebab apa ni? Tak tahu lah mungkin zaman tu kan. Tapi orang tengok dalam satu tulisan tu, orang nampak Khaka ni di atas gunung. Di atas gunung di sepadan Turki dipanggil Ararat. Gunung Ararat. Kebetulan tentera udara, dia buat survey sekali, dia nampak daripada atas. Dan bila dia hantar orang naik situ, beberapa pandangan saintis dan arkeologi mengatakan memang atas bukit itulah, atas gunung, pergunungan Ararat tu, dari situlah bahtera Nabi Nuh ni mendarat. Tapi tak ada hak pasti. Dalam TV pun itu dalam satu rencana dekat Turki tu, nama kapal tu, dan dia kata atas bukit itulah adanya bekas-bekas bahtera Nabi Nuh. Nama tak ingat nama, pelik sikit nama, jauh daripada Istanbul. Kena naik kapal terbang pula lagi, tapi ada TV 3 atau TV Hijrah apa ni, dia buat liputan di tempat tersebut. Dekat dengan sepadan, dekat sepadan dengan Kurdish, dengan orang Kurdi di sepadan tu. Kawasan tu askar duk jaga sebab dia duduk perang sama antara tentera Turki dengan tentera Kurdish. Kawasan tu. Baik, balik pada cerita kita. Jadi Tuhan tenggelamkan orang-orang yang kafir tadi. Dan Tuhan kata fanzur kaifa kana akibatul munzarin. Kamu tengoklah lagu mana kesan perbuatan orang-orang yang menentang agama yang telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya ayat 74 ni masuk kisah Nabi lain. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qablu kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Lalu rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan yang nyata. Dalam pada itu kaum mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Demikianlah kami materikan atas hati orang-orang yang melampaui batas. Jadi lepas peristiwa Nabi Nuh ni, setelah berapa lama, beberapa kurung, maka tubik pula cerita Nabi-Nabi lain, sore sehinggalah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tu tubik Nabi macam-macam. Nabi macam-macam, ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Tapi keadaannya berulang. Kerana adanya manusia yang syirik kepada Allah SWT, melanggar agama, maka Tuhan hantar Nabi dengan Rasul nak betul balik. Supaya demon ini balik semula kepada ajaran agama. Tapi sebahagiannya, Tuhan kata sini, sememang sebahagian manusia ni mendustakan Nabi dengan Rasul. Inilah perangai. Dah berulang. Sampai zaman kita pun, sebab tu ada orang kafir, ada orang Islam yang fasik, ada orang etis, macam-macam ni. Ahli kitab yang tak terima Nabi ni, pasal peristiwa ni dia boleh. Sejarah ni benda yang boleh. Cuma orang yang berbeza, bertukar-tukar. Zaman tu orang lagu ni, watak tu individu berubah, tapi perangai tolong. Cuma zaman kita ni Tuhan tak atas Nabi, tak atas Rasul. Lepas Rasulullah SAW ni putus. Cuma yang adanya lah orang-orang anding. Ya, ada satu lagi istilah dalam hadis Nabi kata mujaddid. Orang yang memperbaharui agama, al-mujaddid. Disebut dalam bahasa Inggerisnya reformist. Dia ada dua perkataan, modernist dengan reformist kalau kita ngaji bahasa Inggeris. Orang barat dia guna istilah modernist. Modernis ni kita tak terima, ulama kita tak terima. Maksud yang sebenarnya lah mujaddid lah muslih, reformist. Orang yang memperbetulkan amalan-amalan agama. Orang yang menegur kesilapan-kesilapan ummah. Dalam sejarah mazhab moden atau disebut orang seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Kalau zaman kita ni disebut Syekh Ahmad Sirhind. Salah seorang itu nama Syekh Ahmad Sirhind, Mujaddid Al-Fithani dia panggil, sepah pada Syah Waliullah. Ni Ahmad ni dia hebat ni, perang lawan British sehingga akhirnya dia dihukum gantung. Dia dipanggil Sirhind, singa India. Gelar dia Sirhind, Syekh Ahmad Sirhind. Sirhind, sir ni syir, bukan sir. Semua kita sebut Sirhind, syir ni singa bahasa Urdu. Syir ni singa, Sirhind iaitulah singa India. Beraninya dia
berlawan dengan British, menentang British sehingga akhirnya dia ditangkap dan dibicarakan di mahkamah, dijatuhkan hukumnya mati. Syekh Ahmad Sirhind itu masyhur. Jadi ini antara orang-orang yang disebut pada zaman kita ni, zaman moden dipanggil reformis ataupun mujaddid. Syah Waliullah antara yang terkenal. Cuma pandangan Syah Waliullah ni kadang menimbulkan masalah. Kita di tanah Melayu ni masa tu tubik golongan dipanggil kaum muda. Kaum muda ni banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syah Waliullah Ad-Dahlawi, sehingga akhirnya lari daripada asas yang dibawa oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Dia jadi kepada liberal pula, menyebabkan timbul masalah bertembung dalam masyarakat kita. Tubik cerita kaum muda, kaum tua di Kelantan, di mana jadi isu besar pada waktu. Tapi asasnya pemikiran Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Dia ni memang salah seorang ulama yang hebat, ulama hadis yang hebat di India, menguasai bidang tafsir, dan dia mentajdidkan agama pada zaman moden. Syah Waliullah Ad-Dahlawi ni dia ni duduk di Delhi, sebab tu bagi Ad-Dahlawi, mana tempat dia tu di Delhi. Delhi kan ada ni di India ni panggil New Delhi. Dia sebelum ada tu Old Delhi. Dia ada dua. Delhi ni nama kota. Delhi. Dia panggil Delhi, kita baca Delhi. Delhi ni Old Delhi, New Delhi. New Delhi ni pusat pentadbiran kajian India hari ni. Sebelum ada dia panggil Old Delhi. Old Delhi ni kawasan kalau orang tabligh tu dia pergi tempat Nizamuddin. Masjid komplek Nizamuddin tu Old Delhi tu. Old Delhi, Delhi lama. Tu ramai orang Islam situ. New Delhi ni capur lah kalau kita pergi. Jadi ni sejarah-sejarah yang ada ni, yang Tuhan sebut. Jadi zaman kita ni Nabi tak ada, tapi Rasulullah SAW sebut Allah SWT akan membangkitkan pada setiap 1,000 tahun 100 tahun seorang man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan mentajdidkan agama Islam setiap 100 tahun. Fi ra'si kulli mi'ah, Tuhan akan membangkitkan man yujaddidu laha dinaha. Ada dalam hadis Abu Daud tak silap disebut tentang hadis ni, orang yang mentajdidkan agama. Mencadik bukan dia buat mari Islam hak baru, tapi dia betul pun kita gak kereta-kereta lama ni kita cuci buai karak, polish balik. Tapi bukan buat kereta lain. Sebab ada kata nak buat Islam baru dak. Dia memperbaharui yang sudah buruk. Pok kereta lama kita baru mula. Kita basuh, kita buat cat baru, lepas tu kita buai karak, kita polish balik cushion, apa semua tu masuk memperbaharui. Bukan mari ambil kereta lain suka sakak. Dah tu kena faham tu. Kena faham. Sebab kalau tidak dia jadi supaya ni ajaran Ahmadiyah Qadiani tu, tu dia mengaku dia ni mujaddid, tapi wak mari agama suku sakak. Suku sakak. Apa ni Akbar di India tu kan. Akbar ni yang memperkenalkan agama baru, din ilahi. Kalau kita baca dalam cerita, sebab tu orang putih dengan orang dia puja Akbar, salah seorang raja Mogul, kerajaan Mogul di India ni dipuja oleh orang putih, anggap sebagai raja yang hebat. Pasal apa? Sebab dia ni dia terbuka, dia campur habis Hindu, Buddha, Islam ke apa, akhir tu bit satu agama dia panggil din ilahi, agama Tuhan. Pasal dia serabut tengok orang Islam perang dengan Hindu, orang Hindu perang dengan orang Sikh apa, akhir dia catung agama tu bit agama suku din ilahi Akbar. Tapi ulama tak setujulah. Ramai ulama mengkritik. Hak raja Islam yang diiktiraf ni, yang pegang kepada ajaran Islam yang asalnya ialah Aurangzeb. Raja Aurangzeb. Aurangzeb ni anak kepada Akbar. Tapi orang putih kalau baca dalam buku sejarah memang Akbar ni raja hebat. Dia nikah bini dia pun Hindu. Dalam ada cerita Ustaz saya buat bila Joda Akbar rasa cerita tu. Dalam cerita Hindustan ada Joda Akbar rasa nama cerita tu. Jadi bini dia tu Hindu, tak masuk Islam, nikah. Jadi ni bercanggah dengan pegangan agama lah, canggah dengan agama. Saya sebut ni sebab kalau kita keliru ni, kita anggap Akbar ni hak itu. Tapi di segi pandangan ulama-ulama, Akbar ni dikritik oleh ulama, dan Aurangzeb itulah hak sebenar. Tapi orang putih, orang Hindu apa tak silap Aurangzeb, kerana dia ni strict di segi Islam.
Dia berjual Islam betul, berperang. Lepas tu dia melaksanakan peraturan Islam. Zaman dia tu tubik fatwa yang dipanggil fatwa Alamgir. Fatwa Alamgir ni antara himpunan fatwa-fatwa dan dasar-dasar kerajaan yang menepati syarak. Jadi rujuk ke fatwa Alamgir. Nama dia fatwa Alamgir. Alamgir ni gelar dia. Raja Alamgir. Aurangzeb Alamgir. Jadi dipanggil fatwa Alamgiri. Fatwa Alamgiri. Jadi itu kita tambah sikit. Baik, baca ayat ni. Ayat 75 75, summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa malaih bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka Firaun dan kaumnya berlaku sombong takabur, enggan menerimanya. Dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Jadi Tuhan tak sebut dalam ayat ni, dalam surah ni tidak sebut nabi-nabi lain, dia mari terus kepada kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Antara nabi-nabi yang masyhur, yang berdepan dengan cabaran yang hebat daripada kaum dia, iaitu Bani Israel. Jadi Tuhan sebut sini, kemudian kami bangkitkan di kalangan umat ni, Bani Israel lah masuk sini, ialah Musa dan Harun. Dua orang nabi, Nabi Musa dengan saudara dia Harun, atau apa nama, ila Fir'aun, yang diutuskan kepada Fir'aun wa malaih dan pengikut dia ataupun kaum-kaumnya. Bi ayatina dengan tanda-tanda kebesaran kami, fastakbaru, namun mereka iaitu Fir'aun dan pengikut-pengikut dia ni tidak mahu terima ajaran. Jadi Tuhan beri pada Nabi Musa ni ayat, tanda-tanda kebesaran. Ada dalam setengah tulis dia sebut mukjizat. Dia ada 9 kan? Laqad wa ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Kami telah kurnia kepada Musa ni tis'a ayatin bayyinat. 9 tanda kebenaran risalah dia ataupun 9 mukjizat. Antaranya apa? Ialah banjir, darah, taufan, batu atal, belalai, kutu, katok, tukak, tangi, jadi 9. Nombor satu sekali tukak dia lah. Tukak dia tu bila tok jadi ular besar. Lepas tu tangi. Tangi ni Nabi Musa bila dia bubuh tangi dia ni dalam baju dia selok mari putih sepuh. Dalam satu ayat sebut bayda'a min ghairi su'in, putih suih bukan kerana penyakit. Ada putih juga ni jenis bala kan. Putih bala tu ataupun putih sopok, tapi Nabi Musa ni putih, dia putih pelik. Bila dia buh fasluk yadaka ila dia sebut ila apa tu, masuk dalam baju ni, yakhruj bayda'a min ghairi su'in, maka mu buat tubik tanganmu nampak putih sepuh, min ghairi su'in, bukan kerana penyakit, tapi tanda mukjizat yang Tuhan bagi. Tu yang kedua. Lepas tu mari banjir lipoh air sungai ni tu, lipoh tergelai habis sekitar tu. Lepas tu Nabi Musa berdoa suruh. Lepas tu tubik darah ni dalam setiap air ada darah. Dalam telaga, dalam payah, dalam cawan, dalam gelah, dalam sungai, merah darah habis. Merah habis. Semua tu kita ni setakat keruh ya. Tak tubik darah lagi. Jadi baru siapa orang nak minum tak boleh. Geger. Pergi jumpa Nabi Musa, doa-doa, hilang. Lepas tu tak dengar juga, tak serbemil juga. Lepas tu mari apa pula? Mari ialah watufana wal jarada, mari ribut taufan. Watufana mari ribut taufan. Ribut besar, mari besar ni habis anak. Mau ni ke apa seorang takut. Lepas tu pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa doa berhenti. Ibu tak berimeh juga. Lepas tu akhir atas wal jarada. Jarada ni belalai penuh. Tak nak duduk. Dalam bilik tangga atau rumah habis tempat atas wakah. Nak main teruk pun tak boleh. Penuh dengan belalai. Buka bekas tubik belalai, selok kain tubik belalai, buka jendela belalai penuh. Beratus ribu belalai ni, seorang tak nak buat kerja. Penuh, tak nak buat apa satu. Mari belalai, tu harta belalai. Jumpa Nabi Musa berdoa-doa, hilang, tak berimeh juga. Wal jarada, lepas tu mari wal kummala, kutu. Penuh atas kepala, tak cakap pakai shampoo. 3 capur 1, 4 capur 1 pun tak jadi. Cukup kepala pun ada kutu juga.
Kayak gutu ni biasa kalau kepala tak ada rambut, dia tak duduk, tak lekat. Tapi hok ni cukup kepala pun gutu penuh juga. Atas lembek, atas bata, habis gutu saja, tak boleh nak duduk. Tak duduk. Akhir jumpa Nabi Musa. Musa doa ile. Tak berimeh juga. Wal kumala patu atas wadhafadi'a. Atas katok. Penuh dengan katok. Oh buka puyuk katok, dapur katok. Wah habis. Macam kita lah ni kan pas sabah, pas mana katok. Sama. Tu jadi ni katok orang, ni katok sungguh ni. Lah ni katok orang. Dulu sore ya seko duk pasir mah. Lah ni habis merata dah. Hak pasir mah pun suka. Dia kata ramai jadi katok. Dan ini wadhafa dia ni katok sungguh ni. Katok sungguh ni dalam puyuk, dalam belangor gapo habis. Tak nak duduk, dalam telaga, dalam bekah, atas katil, atas lembek, tak boleh buat ke satu. Akhir jumpa Nabi Musa. Jumpa doa-doa hilang, tak berimeh juga. Tu cerita dia. 9 ayatin bayyinah. 9 tanda yang besar tentang mukjizat Nabi Musa. Tak berimeh akhirnya Tuhan arah Nabi Musa ni tubiklah daripada bumi Mesir tu. Tu masuk situ. Baik. Kita sama sikit lagi sebelum kita berhenti. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Oleh sebab itu tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, berkatalah mereka sesungguhnya ini ialah sihir yang nyata. Jadi bila dia kata kerja Nabi Musa, wak mari katok, wak mari kutu apa dengan sihir dia, siapa penuh negeri. Jadi dia kata sihir pula. Dia tak nampak barang ni mukjizat. Sekarang masa tu yang masyhur di kalangan masyarakat ialah ilmu sihir. Ilmu sihir ni ilmu yang masyhur pada waktu itu. Jadi lepas tu dia mau kata ini haza la sihrun mubin. Ayat 77 Nabi Musa jawab, qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum as-sihrun haza wala yuflihus sahirun. Mendengarkan yang demikian Nabi Musa bertanya, patutkah kamu berkata demikian terhadap sesuatu kebenaran ketika datangnya kepada kamu? Adakah bawaanku ini sihir? Sedang ahli-ahli sihir itu sudah tetap tidak akan berjaya. Nabi Musa kata, enggak, sikit-sikit sihir. Sedangkan mu boleh tengok sendiri. Hak aku bawa ni bukan sihir. Berbeza dengan sihir yang dibuat. Qalu, demo tu jawab ayat 78. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka pula berkata, adakah engkau datang wahai Musa untuk memesongkan kami dari penyembahan berhala yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya, dan untuk membolehkan kamu berdua membolok kekuasaan di bumi Mesir, dan ketahuilah sebenarnya kami tidak akan beriman kepada kamu. Jadi dia tuduh Nabi Musa ni nak kuasa. Nak kuasa. Sebab itulah ajak orang ni supaya tinggal amalan lama, agama lama, turut dia pasal dia nak jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin, dia boleh dapat harta yang sebab Mesir masa tu terkenal dengan kekayaan dia, bumi yang kaya. Hartanya banyak, gapo semua emas, perak, gapo semua ni, dan bumi pula subur dengan hasil tanaman. Jadi dia ingat Nabi Musa dengan Nabi Harun ni supaya orang ramai-ramai. Ni orang yang bukan Islam ni semua dia anggap usaha orang Islam ni macam tu. Sebab bila orang Islam terlibat politik pun dia kata nak kuasa juga ni. Nak harta juga, nak pakat juga supaya ramai-ramai. Dia tak nampak tujuan dia sebenar. Sebab dia memikir dari sudut pandangnya dia. Jadi orang ni pula gitu. Satu. Sebab Mesir ni memang hebat kalau kita tengok dalam filem. Banyak filem-filem pelik-pelik cerita tu. Saya suka tengok tu sebab nak tengok sejarah filem tu. Walaupun filem tu dia campur aduk, ada hak khoya, ada hak rekod. Tapi latar belakang tu memang latar belakang zaman. Jadi bila kita tengok filem-filem ni kita akan dapat gambar dan kita boleh kait dengan Tuhan sebut. Dengan kemewahan Firaun, dengan kemegahan Firaun, kita nampak dalam filem. Memang hebat. Pakai topi emas. Firaun ni topi emas. Emas belakang Makkah, gelar ikat pinggir makuk dalam istana tu emas. Ni nak ayat hebatnya Firaun. Kaya-kaya pada waktu itu. Dan ni Tuhan duk cerita ni. Duk cerita dalam Quran ni. Tubik dengan kemegahan dia gapo semua. Waktu buat ni, tempat duduk tinggi gapo semua. Dan lebih Firaun ni hak lawan Musa ni dia mengaku dia Tuhan. Firaun lain ni tidak mengaku Tuhan. Dia ada Tuhan dia semua. Tuhan matahari, Tuhan gotu-go ni. Ra tu Tuhan matahari sebagai contohnya. Tapi Firaun ni hebat lagi dia mengaku dia Tuhan. Lebih pada orang lain lagi. Orang lain tu sembah Tuhan ni walaupun tidak
akidah tauhid. Tapi dia ni dia mengaku dia Tuhan. Tu nak royak gedebe tak gedebe Firaun zaman Nabi Musa. Jadi kalau kita tengok filem ni, kita akan nampak gambaran. Ni hak Tuhan duk cerita dekat sebab kita tak ada zaman tu. Gambaran ni pun kita tak nampak. Tapi orang putih ni bila berdasar kajian dia buat, maklumat-maklumat ada, dia susun balik. Walaupun tidak 100% betul. Dan cerita tu pun kadang-kadang campur aduk antara mitos dengan fakta. Tapi waktu biarlah kita letak tepi. Tapi kita nak tengok latar belakang kehidupan, cara masyarakat ke apa semua tu. Dia tunjuk gambar buat piramid lagu mana ke apa semua. Sebab piramid ni dia cara dia buat tu memang beza sama kita. Sebab masa tu tak ada alat-alat, tak ada alat-alat, jadi tidak guna kering ke apa semua orang. Batu yang dibuat piramid tu, mengikut kajian dia buat, bukan batu hak duduk situ. Piramid ni duduk di dekat Kairah. Piramid ni duduk dekat dengan Kairah. Kita naik kereta tu dalam setengah jam 45 minit pergi ke Kairah. Piramid. Tapi batu-batu piramid ni bukan batu yang mari situ. Mengikut kajian dia buat, batu ni mari mana? Aswan. Daripada Aswan. Aswan dengan Kairah ni, kalau naik kereta 5 jam. Nak nyapa, naik kereta api pun bergejar-gejar. Naik kereta ubel pasal apa? Jauh nak ayat jauh. Kalau kita sini kau Kuala Lumpur. Lagu mana orang zaman tu boleh buat mari batu? Batu ni besar, batu piramid ni. Besar pada ni lagi ni. Stokor-stokor dia susung. Dah bukan sebutir piramid ni. Hak jumpa lah ni baru yang sikit. Ada dalam tanah tu banyak lagi. Orang tak jumpa tergelar ni kerana dia ribut pasir. Di Tanah Arak ni, tamu di Mesir, Saudi ke apa ni, dia ribut pasir. Ribut pasir ni zaman berzamai sehingga tergelar. Dulu rata pasir semua. Lepas tu orang korek jumpa tubik. Poh tubik. Duduk dalam tanah banyak mana. Hak tak jumpa lagi. Kubur-kubur. Ya piramid ni kubur lah. Kubur raja. Dalam tu kubur. Dia buat bos raja ni dalam kubur. Jadi lagu mana dia bina tu? Bina dengan teknologi zaman tu. Dengan tak ada kering, tak ada gapo. Dia tunjuk dalam cerita. Dia guling. Tok atas balok pula ni guling. Tolok. Beribu orang guna. Buat naik. Besar ni. Saya tengok Allah. Besar ni. Besar pada ni lagi ni. Stokor-stokor tu. Dia susung. Naik jadi tinggi tu. Hebatnya teknologi orang masa tu. Lebih pada zaman kita. Jadi semua ni. Sebab tu demo ni lupa diri. Ingat dia ni lebih. Mari pula Nabi Musa tak ada agama satu. Bawa tukar ya. Tukar temu dalam leruk. Temu dalam leruk bawa tu dah. Tukar buruk gitu. Tapi akhirnya ni berdepan. Kita berhenti situ dulu. Sebab ayat 79 ni kalau kita baca tak ada habis. Kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Kalau kita sambung ni pukul 10 baru kita boleh semaya Isya. Nak tunggu ke? Tak si tunggu nak tak tunggu ni. Saya pun tak si tunggu. Jadi kita berhenti ayat 78 insya-Allah. Ayat 79 bermula cabaran. Wa qala fir'aun u'tuni bikulli sahirin alim. Dan berkatalah Firaun kepada orang-orangnya, bawalah kamu kepada aku segala ahli sihir yang mahir. Dia nak berlawan. Nak berlawan dengan Nabi Musa AS. Jadi kita berhenti situ. Kita akan sambung seterusnya dalam kuliah yang akan datang dengan izin Allah SWT. Kita berhenti setakat ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.